Jadi di sini apiary ini berada di bawah agropolis. Apiary ialah satu kawasan yang mengendalikan lebah dan kelulut. Kita ada lebah, kita ada kelulut. Yang depan sana ini ialah kelulut ya. Kelulut. Kelulut ni adalah satu industri baru di Malaysia sebenarnya sejak kira 3-4 tahun yang lepas, dan dia punya kepopulariti tu makin meningkat. Ini disebabkan oleh khasiat-khasiat kelulut berbanding dengan lebah. Mungkin lepas ni saya akan terangkan khasiat-khasiat kelulut. Okay. Agropolis ni dia berbuat banyak, dia adalah ringkasan kepada agriculture production dan innovation, food innovation research institute, ataupun kajian pengeluaran pertanian dan inovasi pemakanan. Jadi di sini kita buat research, di sini kita buat pengembangan kepada pengusaha dan petani, dan terutamanya untuk masyarakat setempat. Kita ada juga hubungan dengan luar negara dan seluruh Malaysia. Cuma tumpuan kita adalah untuk masyarakat setempat. So di sini kita ada satu kawasan yang amat sesuai untuk kelulut, di mana kita ada pokok-pokok yang boleh memberi sumber debunga dan sumber madu untuk kelulut. Madu sumber makanan untuk kelulut, dan debunga sumber protein untuk kelulut. Madu lebih kepada sumber karbohidrat. Jadi apa yang kita ambil madu daripada sarang lebah atau sarang kelulut ialah sumber makanan karbohidratnya. Okay. Madu kelulut, akhir-akhir ini banyak penemuan yang menunjukkan bahawa madu kelulut mempunyai banyak kebaikan untuk kesihatan. Yang pertama, di segi kandungan antimicrobnya, ataupun dia melawan kuman-kuman yang jahat. Contohnya, kalau kita luka, kita boleh sapu ke tempat luka untuk menyembuhkan luka tersebut. Kemudian dia ada fungsi macam kalau batuk, dia boleh melawan kuman-kuman batuk dan meningkatkan antibody kita, antibody badan kita. Dan banyak research yang dibuat mendapati kandungan dalam madu kelulut lebih banyak bahan-bahan yang bermanfaat berbanding dengan madu lebah. Sebab tu akhir-akhir ni madu kelulut menjadi satu isu atau satu industri yang makin meningkat populariti. Permintaan madu kelulut sekarang pun makin meningkat sebenarnya. Kesedaran masyarakat mengenai khasiat madu, khusus madu kelulut, tetapi penawarannya agak masih lagi berkurangan. Sebab berbanding dengan madu lebah menghasilkan madu yang banyak daripada satu sarang. Tapi madu kelulut dia menghasilkan madu yang sedikit dari satu sarang. Cuma bezanya ialah madu lebah dia punya musim tu agak ketara, tapi madu kelulut musimnya kurang ketara sedikit. Sebab dia boleh simpan madu tu lama. Tapi kalau madu lebah, dia ambil daripada bunga, dia simpan dalam sarang sekejap, lepas tu dia akan makan balik dengan cepat. So madu kelulut lebih kita kata pengeluarannya lebih panjang berbanding dengan madu lebah. Okey, di sini ada satu-satunya kawasan apiary atau kawasan penternakan madu kelulut yang terdapat di IPTA. Maknanya tak ada ataupun tak banyak IPTA lain yang memelihara kelulut atau lebah yang digunakan untuk research. Kebetulan kita ada kawasan yang luas, iaitu kawasan di sini ialah kira-kira 80 ekar. Dan tumbuhannya sesuai untuk lebah dan kelulut. So kita gunakan ini untuk menghasilkan madu untuk research. Sebab apa? Kalau kita ambil madu yang daripada sumber yang tak menentu, dia punya keaslian itu akan diragui. Hasil dari sarang kelulut ini ada beberapa. Yang utama ialah madu kelulut. Kemudian kita ada propolis,
dan kita ada bee bread. Propolis ni ialah bahan yang dibuat sarang tadi. Propolis kegunaan dia untuk merangsang immune sistem manusia. Dan bee bread ataupun pollen yang dia ambil tadi digunakan sebagai sumber protein, dan apabila dicampur dengan madu, dia juga menjadi satu bahan yang macam tonik untuk kesihatan manusia. So kita ada research nak tengok di segi apa kandungan kimia dalam madu. Kita ada research nak buat macam mana nak extract propolis daripada sarang kelulut. Kita ada juga research nak analisa kandungan madu kelulut untuk tengok ketulinan. Ini dibuat oleh satu makmal kita di kampus kota, di mana kita sedang ke arah men-ISO kan makmal itu. So kita ada satu makmal dengan peralatan yang canggih untuk analisis kandungan madu kelulut untuk memastikan ketulinannya. Pengeluaran madu kelulut dia bergantung di atas banyak faktor. Faktor utama ialah di segi pengeluaran bunga itu sendiri. Banyak mana bunga yang ada dan banyak mana bunga yang akan dikeluarkan oleh satu-satu jenis pokok yang berbunga. Okey, contoh di sini kita ada kawasan gelam, di mana gelam ini mengeluarkan banyak madu yang boleh diambil oleh kelulut dan oleh lebah. Kemudian kalau kawasan-kawasan yang lain, dia ada madu-madu daripada bunga-bunga jenis-jenis lain. Contohnya bunga-bunga mangga, rambutan, durian dan juga pokok-pokok hutan yang lain. Jadi di sini ada setengah-setengah pengusaha yang gunakan keluluk untuk pendebungaan, untuk membantu proses-proses pendebungaan. Contohnya bila pengusaha tanam rock melon di dalam rumah plastik. Di sini tidak ada serangga lain untuk membantu pendebungaan. Jadi dimasukkan sarang keluluk di situ untuk membantu proses pendebungaan, iaitu dia pergi kepada bunga jantan dalam proses ambil madu dan ambil pollen, dan bunga jantan ini atau pollen ini akan melekat pada kakinya dan dia akan pergi pada bunga betina untuk ambil madu dan pollen seterusnya. Jadi proses pergi dari bunga jantan kepada bunga betina ini akan memindahkan pollen daripada bunga jantan kepada bunga betina, dan disitulah berlakunya proses pendebungaan. Ini banyak digunakan di luar negara, tapi di Malaysia industri memelihara keluluk untuk proses pendebungaan ini masih belum maju, tetapi potensinya amatlah tinggi. Sebab sekarang ni kita buat pendebungaan menggunakan tenaga manusia yang mahal dan mahal dan sukar untuk didapati. Okay. Di segi potensi pengeluaran, tadi saya sebut bahawa apabila madu keluar mengikut jenis bunga dan musim bunga. Jadi pengusaha sebelum memulakan industri keluluk, dia kena tengok di kawasan dia nak mulai industri itu ada banyak bunga ataupun tidak ada, ataupun bunga itu berterusan ataupun pada masa yang pendek sahaja, ataupun sekiranya bunga tak ada, dia nak usaha juga, dia kena tanam pokok-pokok bunga, sama ada pokok-pokok yang besar atau pokok renek atau pokok-pokok rumpai. Contohnya di sini kita ada pokok, ini pokok namanya Acistaceae. Dia akan berbunga dan bunga ini digemari oleh keluluk. Ini sebenarnya ini bukan musim bunga. Ini bukan musim bunga, sebab tu tak nampak banyak bunga. Tetapi kalau ini bunga Acistaceae. Dia kalau musim kemarau atau musim hujan tak lebat sangat, dia ni akan mengeluarkan banyak bunga. Okay. Jadi kalau bunga banyak, kawasan sesuai, maka pengeluaran madu akan tinggi.
Dan sekarang ni hasil madu kalau yang banyak dia akan meningkat sehingga satu sekali harvest boleh dapat sehingga 1 kilogram ataupun kira-kira 750 ml madu daripada satu sarang. Dan ini boleh dipetik tiap-tiap 3 minggu hingga 1 bulan bergantung di atas pengeluaran madu daripada bunga. Dan harga 1 kilo madu kelulut ialah sekitar 150 hingga 250 ringgit 1 kilogram. Bergantung di atas jenis, bergantung di atas lokasi dan masa. Kalau pada musim pengeluaran tinggi, contohnya daripada bulan 5 hingga bulan 8 gitu, pengeluaran tinggi. Sebab musim ni banyak bunga. Jadi harga madu biasa murah sedikit. Tetapi pada musim bulan-bulan tak ada madu, contohnya pada bulan 11, 12, 1, 2, musim ni harga madu tinggi. Sebab tadi harga madu itu dia berubah ikut masa. Ada orang kata madu daripada kelulut ni lebih baik daripada kelulut ini. Pun ada juga. Dan itu saya harap kajian kita nanti akan menunjukkan bahawa pada kelulut jenis ini mungkin kandungan bahan kimianya akan berbeza daripada jenis yang satu lagi. Dan untuk menyokong pernyataan bahawa madu kelulut itu ada perbezaan di segi khasiat mengikut jenis dan mungkin masa. Dan juga madu kelulut berbeza di segi jenis bunga. Contohnya kalau madu daripada bunga gelam, banyak research yang dibuat menunjukkan bahawa madu gelam lebih berkhasiat untuk kesihatan berbanding dengan madu jenis akasia atau jenis-jenis pokok yang lain. Ini pun kalau di segi madu lebah dah banyak research yang dijalankan menunjukkan bahawa madu gelam lebih baik daripada madu-madu gelam, madu-madu lain di segi untuk khasiat kesihatan lah. Okey. Jadi kalau nak kira, kalau kita ada koloni yang banyak, maka hasil dari situ saya kira boleh menyokong untuk satu family untuk menyara keluarganya. Bayangkan kalau satu koloni boleh dapat sampai 1 kilo untuk 1 bulan, dan pengeluarannya antara bulan katakan 5 atau bulan 4 sehingga bulan 8, dalam masa 4 bulan 1 kilo 1 bulan boleh dapat sehingga satu sarang mungkin dapat 5 kilo. 5 kilo darab dengan purata kata RM200 1 kilo, dapat 1,000 satu sarang untuk satu musim atau 1 tahun. Jadi kalau ada 40 sarang, maka darab dengan 4 atau 5,000, dan saya rasa untuk dapat kira-kira 50,000 ke lebih kurang kan, 1 bulan masa cukup untuk meningkatkan taraf hidup penternak-penternak kita. Jadi dia bergantung. Tapi kalau bela setakat 1-2 sarang tu mungkin untuk guna sendiri je lah. Jadi untuk komersial mesti ada seingat 40 sarang ke atas, dan di tempat yang sesuai. Okey. Di sini kita ada juga jenis-jenis kelulut yang berbeza sebenarnya. Kalau yang ini kelulut dia panggil Thoracica lah. Spesies Thoracica yang besar sikit. Kemudian kita ada jenis Itama yang kecil sikit, dan ada juga jenis Terminata yang lagi kecil lah. Jadi pengeluaran hasil ni dia akan berbeza mengikut jenis dan lokasi. Contohnya jenis ini dia lebih sesuai di pedalaman sikit. Kalau di sini di tepi pantai ni dia agak kurang sesuai. Dia tak suka pokok-pokok di sini. Tapi kalau jenis Itama yang kecil, yang sederhana tadi, dia sesuai di tepi pantai. Tapi kalau jenis yang paling kecil tu, di mana-mana pun dia sesuai. Di segi potensi untuk komersial itu bergantung atas banyak faktor. Jenisnya, lokasinya, musim permintaannya dan sebagainya lah. Okay, tadi saya sebut bahawa kita buat research mengenai madu kelulut dari segi kebaikan dia. Jadi di samping tu juga kita akan cuba menyebarkan maklumat ataupun teknologi ataupun ilmu penternakan kelulut kepada petani atau pengusaha-pengusaha setempat.
Jadi bersama kita pun sekarang kita ada mengambil satu student UNIZA juga, bekas student UNIZA, untuk bersama kita untuk mempelajari dan mendalami pengalaman mengenai perusahaan Kelulut. Jadi di sini beliau ini akan berada di sini. Beliau akan menengok perangai Kelulut, tengok musim madu keluar, kemudian dia akan ambil madunya dan seterusnya buat packing untuk jualan. Bermakna daripada awal hingga akhir proses pengeluaran hingga kepada pengkomersialan tu beliau terlibat. Dia akan melibatkan diri daripada awal hingga ke akhir pengeluaran, daripada penjagaan di ladang sehinggalah kepada penjualan kepada pengguna itu sendiri, termasuklah pemprosesan madu. Sebab madu ni kita kena proses, minimum processing lah, minimum processing yang minimal, supaya kandungan protein, kandungan enzim, kandungan bahan kimia semula jadi dalam madu itu tidak rosak. Jadi ini semua perlu dipelajari dan diamali sendiri untuk mendapat teknik yang sebenarnya. Sebagai contoh, kalau madu dipanaskan, dia akan merosakkan enzim, dia akan merosakkan protein, dan dia akan mungkin merubah kandungan bahan kimia di dalamnya. Kalau madu katakan kita panaskan sampai suhu lebih daripada 70 Celsius, protein dia akan berubah. Yang paling tak bagusnya, dia akan menghasilkan satu produk yang dipanggil HMF, hydroxyl methyl fulleredehyde. Bahan ini dikatakan berkait rapat dengan kanser. Jadi kalau madu yang dipanaskan tinggi sangat, dia akan menghasilkan HMF yang tinggi dan berbahaya untuk kesihatan. Di sebalik kita kata madu itu bagus, ya. Sebab tu sebabnya bila kita guna madu, jangan masak madu atau jangan campur dengan air panas. Kita campur dengan air suam ataupun air yang sejuk dan kita minum. Jadi sebab tu dalam kandungan ketulinan madu kita uji HMF ini. Kalau HMF tinggi, maka terpasti madu itu bukan tulin. Madu itu dicampur dengan bahan-bahan sirap yang dibuat secara tiruan. Sebab tu sekarang ni satu agenda kita atau agenda industri madu lebah dan madu kelulut Malaysia ialah untuk memerangi orang yang buat madu tiruan dan orang yang buat madu campuran. Ada dua di situ. Satu ialah campuran dengan bahan-bahan lain. Madu diambil sikit, dia campur dengan gula Melaka dan sebagainya. Itu madu campuran. Ataupun dia buat madu sintetik. Bermakna dia ambil satu bahan, kemudian dia adun supaya rasanya hampir-hampir sama dengan madu asli. Dan kandungannya pun hampir-hampir sama, tapi tak sama. Contohnya sekarang dia ada satu jenis sirap, dia panggil high fructose syrup, yang diambil daripada jagung, yang diproses dari jagung. Dan sirap ni dia kandungan sukros di dalamnya hampir menyamai sukros di dalam madu. Jadi benda ini diambil dan diadun dengan bahan-bahan lain dan dijual sebagai madu asli. Jadi kita boleh tertipu. Tetapi bila uji balik, dia punya HMF tadi akan lebih daripada tahap yang dibenarkan. Sebagai contoh, tahap HMF yang dibenarkan ialah di bawah 80 mg per kilogram. Tapi dia kalau madu tiruan ni, dia akan mencapai ke tahap sampai lebih daripada 1000 mg. Jadi ini satu-satunya kaedah, salah satu dari kaedah untuk menguji ketulinan madu. Selain daripada kandungan gula-gula seperti sukros, maltos, glukos tadi. Cara nak proses madu kelulut agak senang. Sebab sekarang ni di Malaysia kita masih belum ada lagi akta makanan untuk madu kelulut. Kita dah ada akta makanan untuk madu lebah.
Madu lebah apabila proses, kandungan air dalam madu mesti kurang daripada 20%. Kalau lebih daripada 20% dan Akta Pemakanan tidak bersetujulah. Dia kata ini boleh dibawa ke mahkamah dan sebagainya. Tak boleh. Tapi untuk madu keluluk belum ada lagi Akta Pemakanan untuk madu keluluk. Sekarang ni mungkin SIRIM dan Badan Berwajib masih lagi nak membuatkan satu Akta Pemakanan untuk madu keluluk. Jadi SOP untuk pemprosesan madu keluluk ni agak mudah. Kita ambil dari sarang, kemudian kita tapis, kemudian kita buat prosesi yang minimal. Kalau boleh keringkan airnya sedikit dan panaskan sedikit supaya kandungan mikrob dalam madu itu kurang atau mati, dan kita botolkan. Jadi bagi pengusaha-pengusaha yang berminat untuk mengusahakan kelulut, terdapat banyak-banyak isu yang mereka perlu tahu. Sebagaimana saya sebut tadi, yang pertama ialah kedapatan bunga atau kedapatan madu di satu-satu kawasan dan bila. Nombor dua ialah cara menternak itu sendiri. Umpamanya, apakah musuh-musuh yang mengganggu kelulut? Apakah faktor-faktor yang menyebabkan kelulut terlari? Apakah faktor-faktor yang lebih membantu supaya kelulut itu makin gemar duduk di situ? Dan mungkin cara nak menggandakan koloni, nak banyakkan koloni. Kalau nak beli sekarang ni makin susah dapat, sebab setakat ni pengusaha mengambil sarang kelulut daripada pokok-pokok di hutan atau pokok-pokok di kampung. Tapi sekarang akhir-akhir ni pokok-pokok yang ada sarang kelulut ni dah boleh dikatakan pupus, dah habis. Jadi kita kena menggandakan koloni kelulut ni sendiri, nak banyakkan sarang sendiri. Selepas tu pengusaha kena tahu macam mana cara nak menyedut madu tu sendiri. Kita boleh bela dia. Kalau setakat bela dalam kayu, tak boleh nak sedut, so tak ada gunanya. Jadi kita daripada proses penternakan sehingga kepada penyedutan madu itu, kita kena pelajari dan kita kena menghayatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Muhammad Muslim bin Muhammad Rodi dan saya merupakan pelajar lepasan jurusan saya merupakan pelajar daripada jurusan Bioteknologi Pertanian yang baru tamat pengajiannya pada tahun ini. Pada asalnya penternakan kelulut ini merupakan salah satu daripada projek tahun akhir saya. Projek kelulut ni adalah sebenarnya projek tahun akhir saya, dan daripada situ juga timbulnya minat saya untuk menjalankan perusahaan kelulut itu sendiri. Dan di sini saya sedang menjalani saya kira sebagai latihan untuk saya, persediaan untuk lepas ni untuk bergelar usahawan kelulut lah. Di sini latihan di sini kita fokuskan daripada segi penjagaan awal kelulut itu sendiri dan pengumpulan hasil, pemprosesan madu sendiri dan juga penjualan juga sendiri. Saya tunjukkan sedikit pasal kelulut. Untuk perusahaan kelulut, perkara asas yang perlu ada, kita kena ada sarang kelulut itu sendiri. Sarang kelulut ni kita boleh dapat daripada kawasan kampung dan kawasan hutan sekeliling kita lah. Dan kebiasaannya madu kelulut tu dia berada dalam batang tu sendiri. Jadi untuk memudahkan proses pengumpulan hasil madu, kita bina satu kotak khas untuk kelulut ni membuat madu dan memudahkan kerja kita untuk memungut hasil. Dan apa yang istimewa sikit pasal kelulut ni, dia adalah lebah yang tidak bersengat. Jadi tuan-puan tak payah risau lah.
Bagaimana kalau kita boleh nampak kat sini, kelulut ni dia akan bina tempayan, dan tempayan ni dia diperbuat daripada resin-resin kayu, dan secara namanya yang elok ni adalah kita panggil propolis. Dan tempayan yang dibuat propolis tempayan ni dia akan isi madu dan juga roti lebah. Dan apa yang istimewa juga pasal peternakan kelulut ni juga, dia hasilnya dia ada 3 hasil utama. Satu adalah madu, kedua adalah roti lebah, dan ketiganya adalah propolis. Dan propolis ni dia bersifat antibakteria dan macam-macam jenis khasiat lain lah. Dan kebiasaannya propolis ni digunakan untuk pembuatan sabun, bahan kosmetik, lotion dan sebagainya. Dan madu kelulut juga dikatakan berkhasiat untuk pelbagai jenis penyakit. Dan kajian yang dibuat oleh madu mengatakan madu kelulut ni dia banyak bersikap anti mikrop lebih dia. Yang tu dia khasiat dia lagi lebih daripada madu biasa. Dan untuk roti lebah, dia punya kandungan protein yang sangat tinggi. Dan roti lebah juga adalah baik untuk IQ. Okey, kita lihat daripada segi sudut keusahawanan, potensi peternakan kelulut sebenarnya adalah sangat besar. Sebagaimana kajian yang dilakukan oleh Prof Kamarudin daripada UKM yang sekarang sedang berkhidmat di salah satu universiti di Turki, hasil kajian beliau mengatakan bahawa hampir 80% madu yang berada di Malaysia adalah tiruan. Madu tiruan dan madu sintetik, hasil kajian daripada beliau lah. Daripada situ kita boleh anggap yang bahawanya permintaan madu sebenarnya di Malaysia adalah sangat tinggi. Cuma lambakan madu tiruan dan madu sintetik juga hasil daripada kesan daripada permintaan yang tinggi, maka wujudlah madu sintetik dan madu tiruan. Jadi saya rasa melalui peternakan madu kelulut ni kita dapat menyedarkan masyarakat bahawa pentingnya untuk menyedari bahawa pengambilan madu yang asli adalah sangat penting untuk kesihatan. Kerana daripada pembacaan saya, madu tiruan dan madu sintetik adalah sangat berbahaya dan dapat mengakibatkan kanser kepada pengamal madu tiruan ni. Jadinya di kesempatan ni dengan melalui peternakan kelulut, maknanya kita dapat memanggil orang datang ke sini untuk merasai sendiri, okey, dan dapat mengenali sendiri bagaimana untuk mengetahui keaslian madu itu sendiri. Kita dapat mengajar masyarakat tentang betapa pentingnya untuk mengambil madu yang asli.